Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Rabiul Akhir 28 November. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Berikut tajuk utama malam ini. Malaysia rekod kes baharu harian COVID-19 paling rendah sejak 16 Mei tahun ini. Juga harga masakan kailan ikan masin terlalu mahal. KPDN HEP mohon pengadu tampil. Belum lagi reda dengan varian Delta yang mengganas sejak berbulan-bulan lalu. Kini, dunia terpaksa berdepan ancaman varian COVID-19 baharu, varian B11529 atau Omicron. Mengambil iktibar terdahulu, kerajaan dilihat mengambil langkah drastik dengan melaksanakan pelbagai persediaan dalam memastikan varian tersebut tidak masuk ke dalam negara. Namun menurut pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Tengkawang, Terengganu, Dr. Suhazli Abdullah, kerajaan perlu tegas dalam beberapa aspek supaya negara tidak berdepan dengan gelombang keempat jangkitan COVID-19. Perlu kita ingat bahawa kemunculan varian baru ini adalah akibat kita membiarkan virus COVID-19 berlega-lega dalam masyarakat tanpa pemantauan dan tanpa pemerhatian yang khusus. Tidak adanya satu polisi yang ketat untuk kuarantin dan untuk juga menyekat virus ini berjalan dalam masyarakat. Namun begitu, pemberian vaksinasi perlu ditingkatkan lagi di sesuatu lokaliti. Begitu juga dengan pemberian dos penggalak. Sementara itu, negara konsisten merekodkan penurunan jumlah kes COVID-19 harian dengan 4,239 kes baharu berbanding semalam 5,097 kes. Dengan kes terbaharu itu, ia menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia sebanyak 2,623,816. Angka terbaru itu merupakan yang paling rendah sejak 16 Mei tahun ini. Bilangan kemasukan ke hospital di seluruh negara juga merekodkan penurunan 4.6% berbanding 7 hari sebelumnya. Sementara itu, mengikut portal COVID Now, kadar vaksinasi lengkap COVID-19 dewasa menunjukkan seramai lebih 22.6 juta orang telah disuntik, manakala lebih 2.19 juta telah diberi dos penggalak. Setakat 11.59 malam semalam juga, penggunaan katil unit rawatan rapi ICU adalah pada 62.9% di seluruh negara, manakala penggunaan katil hospital pula 66.4%. Indonesia dicadang sebagai negara kedua untuk pelaksanaan perjalanan lengkap vaksin VTL dengan Malaysia selepas Singapura. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata pada peringkat awal, VTL itu akan melibatkan laluan Kuala Lumpur, Jakarta dan Kuala Lumpur, Bali sebelum diikuti laluan lain. Mudah-mudahan kita dapat buka sempadan dengan cepat. Namun demikian, kita juga sangat berhati-hati, terutamanya dengan penemuan varian baru dari Afrika yang nampaknya sangat ganas. Jadi sambil kita optimistik, kita mahu membuka lebih banyak laluan untuk membolehkan perdagangan, terutamanya ekonomi, dapat hidup semula. Kita juga sangat berhati-hati dengan penemuan varian yang baru. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan tahunan bersatu peringkat bahagian indera mahkota di Kuantan. Sebelum ini, Singapura diumum merupakan negara pertama untuk pelaksanaan VTL yang bermula esok dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatnya Lee Hsien Loong. Seorang anggota Batalion 4 Pasukan Gerakan Am PGA Semenyih, Selangor yang dilapor terjatuh daripada bot ketika memancing di perairan Lekir malam tadi ditemui mati lemas pagi ini. Mayat Nurman Hafiz Nordin, 35 tahun, ditemui kira-kira 500 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh pukul 8 pagi tadi.
Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Setiawan Muhammad Zaki Zainul berkata mayat Allahyarham ditemui terapung oleh nelayan tempatan di lokasi kejadian. Sebelum itu, Allahyarham Nurman yang pulang bercuti di kampung menaiki sebuah bot bersama abang dan anak saudaranya bagi menangkap ikan di kawasan perairan Batu Lapan Lekir. Allahyarham Nurman dan abangnya terjatuh ke dalam laut tetapi abangnya berjaya naik semula ke bot, manakala Allahyarham pula hilang. Menurut Muhammad Zaki, abang Allahyarham cuba mencarinya tetapi gagal dan segera menghubungi pihak berkuasa bagi mendapatkan bantuan. Seorang pelanggan terkejut apabila terpaksa membayar sebungkus masakan sayur kailan ikan masin pada harga RM18. Perkongsian itu dibuat seorang pelanggan di media sosialnya yang mendakwa harga masakan untuk satu orang yang dibelinya itu terlalu mahal. Pelanggan itu mendakwa terpaksa membayar harga berkenaan sewaktu membeli masakan sayur itu di sebuah restoran di Kepala Batas, Pulau Pinang. Dia memuat naik gambar sebungkus sayur kailan ikan masin beserta resit pembayaran yang memaparkan harga bagi sebungkus sayur yang berharga RM18. Resit berkenaan turut memaparkan harga lauk jenahak RM90, kailan ikan masin RM18, sayur campur RM9 serta ulam dan sambal RM5 dengan nilai keseluruhan RM122. Bagaimanapun, nama restoran tidak didedahkan individu berkenaan. Sementara itu, Jurucakap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang meminta pengadu tampil membuat aduan rasmi untuk tindakan selanjutnya. Jelasnya pihak KPDN HEP juga akan menjalankan siasatan untuk mengenal pasti premis terbabit. Sementara itu, KPDN HEP telah pun menasihati pihak syarikat Gardenia Bakeries agar menangguhkan cadangan untuk menaikkan harga roti keluarannya. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan wakil kementerian itu dengan Gardenia Bakeries kemarin. Pengeluar roti itu dilapor mengesyorkan kenaikan harga bermula 1 Disember ini. Timbalan Menteri PDN HEP Datuk Rosal Wahid berkata, selepas pertemuan itu, KPDN HEP menjangkakan akan mendapat maklum balas daripada syarikat berkenaan selewat-lewatnya esok. Gardenia sebelum ini dilapor memaklumkan kenaikan kos bahan mentah dan kos pengeluaran antara faktor syarikat itu mencadangkan kenaikan harga rangkaian produk roti keluarannya. Kita tahu kita kesal kerana harga gandum dah naik. Jadi bila gandum naik menyebabkan harga roti pun naik. Jadi kita tahu hal tersebut. Jadi kita telah mencari satu cara untuk nak win-win situation. Yang maknanya dia pun kilang tak tutup, pengguna tidak terbeban. Tambah Datuk Rosal lagi, pihaknya berharap pengeluar Gardenia Bakeries prihatin terhadap kesempitan hidup yang dialami oleh masyarakat sekarang dengan situasi keresahan rakyat yang berdepan kenaikan harga barangan ketika ini. Pihaknya menyarankan agar syarikat itu menangguhkan perubahan harga tersebut sehingga harga barangan di pasaran kembali stabil. Datuk Rosal ditemui pada acara perasmian kempen keselamatan pengguna anjuran bersama Petronas dan KPDN HEP di Kuala Brang. Selepas ini, pasangan cipta memori perkahwinan di atas rumah rakit. Alhamdulillah bertemu lagi. Perbahasan tentang khilaf atau perselisihan mazhab dalam Islam seharusnya dibincangkan dalam kalangan para ulama sahaja. Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Nasruddin Hassan berkata penglibatan individu yang kurang arif dalam isu agama hanya akan menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Apa yang berlaku pada hari ini, dia telah ditangani oleh mereka yang tidak memahami Islam dengan betul. Lalu perbahasan itu menjadi perbahasan yang berteras kepada sentimen. Maka timbullah permusuhan, caci maki, fitnah. Sampai ke peringkat setengah-setengah negara boleh berlaku pembunuhan pun dengan perbezaan-perbezaan ini. Walhal jika sekiranya dibahas secara ilmu, maka kita akan dapat lihat sebenarnya di sana ada titik pertemuan, ada persoalan-persoalan yang boleh meredakan pertikaian dan sebagainya. Tambahnya, umat Islam sepatutnya bersikap sederhana dalam menangani perbezaan pendapat dan menumpukan perbahasan secara ilmiah, bukannya sentimen semata-mata. Ini kerana pertikaian antara mazhab bukan perkara baru, malah ia sudah berlaku sejak ratusan tahun dahulu.
Beliau ditemui pada majlis pertemuan pemimpin-pemimpin Majlis Amal Islami Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islam di Putrajaya hari ini. Majlis tersebut disertai 150 NGO Islam tanah air yang bertujuan untuk membincangkan isu berkaitan ummah dan berkongsi pandangan berkenaan gerak kerja dakwah di Malaysia. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad. Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 bakal mengembalikan semula impian asal tentang perpaduan seperti termaktub dalam prinsip rukun negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaan pelan yang berlandaskan 5 strategi teras itu mampu mengukuhkan lagi perpaduan yang telah terjalin dalam konsep keluarga Malaysia. Jelasnya, 5 strategi teras tersebut adalah memelihara sistem demokrasi raja berperlembagaan, membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan, memperkasakan sosioekonomi yang adil dan saksama, menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan, serta membina masyarakat progresif melalui sains, teknologi dan inovasi. Pelan ini dirangka sesuai dengan program mengikut keupayaan institusi di peringkat pusat, negeri dan akar umbi. Ini mampu memanfaatkan keluarga, merangkumi program pendidikan, ekonomi, kebajikan, sosio budaya, sains, teknologi dan inovasi. Saya menyeru kerjasama semua pihak, termasuk agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan ataupun NGO selaku agensi pederaju dan pelaksana dalam pelan tindakan ini untuk duduk bersama sebagai sebuah keluarga besar. Beliau berucap ketika merasmikan pelancaran Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan Kami at Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pagi tadi. Kami at Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 merupakan yang paling signifikan kepada Kementerian Perpaduan Negara dalam menerajui agenda perpaduan nasional. Kami memberi tumpuan terhadap 4 dimensi iaitu K bermakna karib, A accessibility, M majmuk dan I inclusivity. Justru beliau berharap agar 2 pelan ini dapat dijayakan oleh pelbagai lapisan masyarakat sekaligus dapat menepis sebarang usaha yang akan mencemarkan perpaduan keluarga Malaysia. Dalam tempoh musim tengkujuh kali ini, Kelantan dijangka tidak berdepan banjir besar sebagaimana dialami pada 2014. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata jumlah taburan terkini hujan yang dicatatkan di negeri itu sudah mencapai 68% atau 1,825 mm daripada jumlah purata hujan tahunan iaitu sekitar 2,700 mm. Jelas Datuk Seri Tuan Ibrahim, baki 32% atau 875 mm lagi hujan tahunan diramal hanya akan menyebabkan beberapa episod hujan namun tidak akan membawa banjir besar. Bagaimanapun, persiapan rapi bagi berdepan sebarang kemungkinan tetap dilakukan dari pelbagai aspek oleh semua agensi yang terlibat. Cuma kita kena ready dari segi saya sebut tadi hujan banjir kilat lah. Sekarang ni mutakhir ni banyak banjir kilat berlaku. Hujan dia sekejap 4-5 jam tapi terlalu lebat di kawasan-kawasan tertentu. Ya, dia tidak menyeluruh. Ya, baru ni berlaku di Yan Kedah, kepala air luar biasa. Berlaku di Ampang, dia hujan 5 jam lebat dan dia banjir sekejap, dia banjir kilat lah. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan kerja ke tapak projek penstabilan tebing Sungai Kelantan di Kampung Pohon Celagi Pasir Mas. Mengulas tentang kerja-kerja di kampung berkenaan, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata projek yang bermula Ogos lalu itu kini sudah mencapai kemajuan sebanyak 42.65% berbanding 38.5% mengikut jadual yang ditetapkan. Projek yang menelan belanja kira-kira 60 juta ringgit itu dijadual siap pada Mei tahun depan.
Menjadi kelaziman, majlis perkahwinan dan persandingan diadakan di rumah, dewan atau di taman. Namun lain pula konsep yang dipilih pasangan pengantin dari Kuantan, Pahang apabila mengadakan persandingan mereka di atas rumah rakit. Faizwan Abdul Ghani, 26 tahun bersama pasangan Nora Amira Muhammad Sofi, 23 tahun memilih untuk mencipta kelainan dan sebagai kenangan terindah hari bersejarah mereka apabila bersanding di atas rumah rakit. Pasangan yang telah berkenalan sejak kira-kira 6 tahun lalu itu membuat keputusan bersanding di rumah rakit yang terletak di kampung Gancong Tengah Pekan kerana pemandangan indah berlatarkan Sungai Pahang. Menurut Faizwan, idea ini tercetus secara spontan selepas dicadangkan bapa mentuanya Muhammad Sofi Abdul Rahim. Tujuan sanding dekat rumah rakit ni sebab kita nak tengok pemandangan, sebab satu pemandangan yang unik kat sini, lawa, dapat tengok latar belakang air Sungai Pahang, air mengalir, lepas tu suasana yang cantik lah bagi saya. Lepas tu saya pilih untuk bersanding dekat sini lah. Sebab dia pemandangan yang menarik sangat. Betul, untuk kenangan punya. Selepas bersanding, pasangan itu juga dibawa menyusuri Sungai Pahang sebelum memulakan persandingan mereka di atas rumah rakit Depora Jembara. Nora Amira yang bertugas sebagai pembantu pegawai tadbir di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, mengakui agak gemetar memandangkan ia adalah pengalaman pertamanya menaiki bot di Sungai Pahang. Tak. So, masa naik nervous gila. Dah dengar air besar macam tu. So, agak gemetar lah. Seronok. Kalau boleh nak posting satu ni. Kelainan majlis persandingan ini turut diraikan ahli keluarga selain saudara mara dan penduduk kampung. Wakaf An-Nur Corporation Berhad hari ini menerima sumbangan klinik bergerak daripada Majlis Agama Islam Johor, MAIJ. Kemudahan itu akan digunakan bagi merawat pesakit di sekitar Batu Pahat dan Keluang, Johor. Menurut Ketua Eksekutif Wakaf An-Nur, Bukhari Abdul Rahman, sumbangan itu selaras dengan inisiatif pihaknya dalam menyediakan khidmat rawatan kesihatan kepada rakyat dengan kadar yang minima. Ini adalah klinik bergerak yang ke-6 di bawah rangkaian klinik Wakaf An-Nur, dan selain daripada klinik bergerak, kita juga mempunyai klinik estetik yang beroperasi di seluruh negara, dan jumlah keseluruhan klinik kita sekarang ini adalah 22, termasuk yang terbaru ni. Alhamdulillah, kami amat berbahasa hati menerima sumbangan ini. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas menghadiri majlis penyerahan klinik bergerak Wakaf An-Nur oleh MAIJ di Johor Bahru. Jelasnya sehingga kini rangkaian klinik Wakaf An-Nur telah memberikan khidmat rawatan kepada kira-kira 2 juta pesakit di seluruh negara. Dengan cas ketika ini pada kadar RM5, dan ini adalah kadar 20 tahun dulu, pesakit akan menerima ubahan dan juga khidmat perundingan doktor. Dan sehingga kini kita telah menerima lebih daripada 2 juta pesakit. Dan yang menariknya pada saya, daripada 2 juta ni 10% adalah daripada mereka yang bukan Islam. Jadi pada kami inilah adalah juga satu program dakwah di mana satu institusi wakaf dapat memberi perkhidmatan yang baik dengan kadar yang minima dan menyeluruh. Pada majlis ini, Wakaf An-Nur memeterai memorandum persefahaman dengan Global Sadaqah dan Farm Fresh. Menerusi kerjasama itu, usahawan tempatan akan dibantu dari segi modal dan platform untuk memulakan perniagaan selain penawaran latihan industri. Dan selepas ini, Ahli Parlimen New Zealand tunggang motosikal pergi bersalin. Alhamdulillah bertemu lagi. Negara Arab mula menyekat kemasukan pelancong dari beberapa negara Afrika selepas kemunculan varian baru COVID-19 Omicron. Tindakan berkenaan diambil selepas varian itu mula dikesan di selatan Afrika dan merebak pantas serta lebih mudah berjangkit berbanding Delta. Semalam, Oman dan Qatar mengumumkan larangan pelancong dari benua Afrika selepas laporan mengatakan Omicron semakin merebak ke banyak negara.
dan ia mengakibatkan banyak pelancong terkandas di lapangan terbang di Afrika. Pihak berkuasa negara itu menangguhkan kemasukan pelancong yang datang dari Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik dan Lesotho. Pada Jumaat lalu, Mesir, Iran, Arab Saudi, Bahrain dan beberapa negara Arab lain sudah mengambil pendekatan berkenaan bagi menyekat varian itu yang muncul pada Rabu lalu daripada memasuki negara mereka. Seorang ahli Parlimen New Zealand, Julie Ann Ganter, mencuri tumpuan apabila pergi ke hospital dengan menunggang motosikal untuk melahirkan bayinya. Dia menunggang motosikal itu bersendirian dan selamat bersalin sejam kemudian. Menurut ahli politik kelahiran Amerika Syarikat ini, ketika menunggang motosikal, beliau sedang mengalami kontraksi namun ia masih terkawal. Kisah ini dimuat naik Julie Ann di Facebooknya sambil menyatakan bahawa beliau selamat bersalin jam 3.04 pagi tadi. Katanya beliau dan suami tidak merancang untuk menaiki motosikal ke hospital namun ia benar-benar terjadi. New Zealand amat terkenal dengan ahli politik yang disifatkan merendah diri. Perdana Menterinya Jacinda Ardern juga pernah melahirkan anak ketika menjawat jawatan nombor 1 itu dan mengambil cuti bersalin. Beliau pernah membawa bayinya yang ketika itu berusia 3 bulan ke Mesyuarat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kerana masih menyusu badan. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang nenek berusia 82 tahun terselamat setelah terjatuh dari tingkat 19 semasa hendak menjemur selimut. Warga emas itu dipercayai tergelincir sebelum terjatuh dan tersangkut di ampaian yang berada di tingkat 18 dalam keadaan tergantung ke bawah. Bagaimanapun, nenek berkenaan berjaya diselamatkan pihak bomba tempatan tanpa mengalami sebarang kecederaan serius. Tindakan seorang remaja lelaki yang menjual hampir kesemua barangan rumah ibu bapanya akhirnya tertangkap. Menurut media tempatan, pemuda itu melakukan tindakan berkenaan hanya untuk mendapatkan duit demi memenuhi kehendak kekasihnya. Ibunya yang berang dengan tindakan tersebut melaporkan perbuatan anaknya itu kepada pihak polis dan dihukum penjara. Masih lagi di Indonesia, niat baik seorang penunggang motosikal membantu melancarkan perjalanan sebuah ambulans di jalan raya bertukar pengalaman pahit setelah dia dimarahi polis. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, lelaki berkenaan kelihatan memberi isyarat kepada kenderaan lain untuk memberi laluan kepada ambulans yang sedang dalam perjalanan ke hospital. Walau bagaimanapun, seorang pegawai polis telah menghalaunya untuk tidak berbuat demikian. Tindakan polis tersebut mendapat kecaman warganet. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Secara langsung, Global Al-Hijrah menyusul jam 8.45 malam nanti bersama penyampai Khadijah Faisal. Sebelum berpisah, jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.